saya akan baca tentang pelantikan apa orang kata pelantikan penuh kerajaan YDPA ni secara hari timbalan menteri dilantik pada malam ini. Terima kasih. Dan juga ada senarai yang kita sudah jangka, ada yang kita tak jangka ada. Dan di dalam senarai itu tidak ada senarai MCA dan MIC. Saya juga pada penghujung nanti saya akan terangkan berkenaan dengan satu gerakan yang cuba nak undermine ataupun nak menjatuhkan kerajaan YDPA ini, yang dinamakan satu gerakan, ada gelaran dia. Dan apa yang patut kita lakukan untuk nak counter gerakan ini? Ramai di antara kita ni cakap, bang, tolonglah bang, lawanlah dengan gerakan sekarang ni, PAS ni duk fitnah kita, bang. Saya kata boleh, tak ada isu. Masalahnya tuan-tuan, saya tengok yang share like saya pun sendu je. Bukan kata tak ada kan. Tapi tuan-tuan, bila tengok live saya, tengok tu tak apalah, saya tengok view ramai. Tapi yang like tak seramai orang yang view tu. Habis macam mana orang lain nak dapat like video saya kan? Macam mana orang lain nak tahu tentang kewujudan apa yang kita cakapkan? Dah lah yang bercakap tiap-tiap malam ni tak ramai di kalangan orang Pakatan Harapan ni. Kan? Yang bercakap di kalangan orang Pakatan Harapan ni, yang bercakap tak ramai. Saya rasa saya seorang je yang cakap dalam kalangan Pakatan Harapan yang tiap-tiap malam lah. Kan yang lain tu ada, bukan kata tak ada video-video. Terima kasih ya. Kawan-kawan kita Sky Reformist, kita ada yang ambil video-video saya. Kita ada Kita Rakyat, kita ada ramailah kawan-kawan yang lain-lain yang nampak tak nampak muka. Eddie kita tengok, kita ada dekat TikTok ni ramai juga kawan-kawan Abah Aspirasi kita dan sebagainya kan. Ramai rakan-rakan kita yang ada. Tetapi dan bagi saya, kalau diorang ada video-video yang dia buat tu, tolong share. Ada juga yang saya tak namakan, minta maaf kalau saya tak ingat ataupun saya tak nak. Dekat Twitter pun ada. Kita ada Ladybug, apa nama dia? Ladybug nama dia, saya pun tak ingat. Tengah buat live sekarang ni pun di Twitter. Alhamdulillah, teruskan. Bagi saya, ini semua orang-orang kita yang kita wajar, apa orang kata, angkat, kita kata. Ini tak. Kan? Video orang lain, live orang lain, laju je korang nak share. Live orang kita, sendu je korang nak share. Ni yang tengok saya ni share lah, maksudnya orang lain ni. Kan? So, lepas tu komplain. Kenapa video kita tak ada views? Kenapa video kita tak ada orang tengok? Kenapa fitnah PAS dan juga PN ni menjadi-jadi, kita tak jawab? Saya dah jawab. Masalahnya, korang tak sampai kepada apa. Lalas tanya saya soalan yang saya dah jawab. Saya kata, dah tengok video saya belum? Kan? Ini yang kadang-kadang buat saya macam frustrated lah. Kita frustrated lah. Kan? Kita ni, yelah, adalah satu orang tulis artikel panjang hari ni kan, kita ni hero tidak didendang. Bagi saya tak payah didendang lah. Tak payah nak dendang kita pun. Tak payah bagi jawatan pun tak apa. Tapi paling-paling kurang, kita kata like, subscribe ni, tap screen ni pun dah bagi FYP pun cukup dah. Kan? Bagi saya, like, subscribe, share. Ambil video saya, gunakan. Saya tak ada copyright pada video saya ni. Tak ada copyright. Tuan-tuan nak ambil. Malah ada saya tengok video saya, lagi banyak view YouTube dia daripada video original saya sendiri. Tak apa. Dia dapat duit daripada video tu. Tak apa. Saya bagi. Saya sedekah. Kan? Saya sedekah hasil tu pada dia. Alhamdulillah. Teruskan. Kecuali yang ambil untuk tujuan jahat tu, saya yang tujuan ambil potong setengah, lepas tu kata saya yang bukan-bukan, yang tu saya bagi dosa, saya doakan kejatuhan dia lah. Tetapi yang ambil bagi buat betul-betul dapat orang kata benefit daripada video tu, dapat lagi income daripada video tu, alhamdulillah, bagi saya teruskan. Saya tak ada isu kan. In fact, ada satu video tu yang saya punya keratan tu sampai 200,000 view. Saya tengok, lagi banyak daripada original video. Tak apa, I'm okay with it. Saya tak kisah. Tapi yang penting sebar, ambil, edit. Ini nak suruh, nak komplain, Sodi kau kena buat sesuatu, Sodi Saitro kena buat sesuatu. Habis tonton buat apa? Kita orang tak reti lah. Allah, reti share tak? Reti like tak? Kan? Reti share tak dekat YouTube itu, dekat kawan-kawan? Jumpa kawan hari tu, dia kata, terima kasihlah video kau ni ada di kalangan orang kita yang sebelum ni percaya dengan PAS, adalah dengan video kau baru dia nampak. Alhamdulillah lah, tak ramai, seorang dua pun cukup. Kita tak perlu nak orang kata convertkan. Ni kataan convert lah pula. Kita nak turnkan semua orang, tuan-tuan. Cukup seorang dua bagi kita, asalkan mereka tak terjebak ke dalam kesesatan, tu dah cukup. Tuan-tuan, kenapa saya kata kesesatan? Tuan-tuan tahu tak bahawa DAP tak pernah diharamkan oleh Majlis Fatwa? DAP tak pernah. Tuan-tuan boleh tunjuk kat saya kat mana DAP pernah diharamkan oleh Majlis Fatwa. Tetapi amanat Haji Hadi pernah difatwakan haram oleh Majlis Fatwa. Amanat Haji Hadi pernah difatwakan haram oleh Majlis Fatwa Negara Kebangsaan.
DAP tak pernah. Kan? Jadi kita nak concludekan macam mana tu? Selama puluhan tahun tau, daripada tarikh dia keluar tu, sampailah kepada PAS memerintah hari tu, barulah mula dia keluar. Saya tak tahulah. Masih lagi ke tidak? Saya try cari. Hanya Melaka fatwakan amanat Haji Hadi sesat, berita harian. Melaka fatwakan sesat. Jawatan Fatwa setiap negeri berkuasa tetapkan amanat Haji Hadi sesat. Kan? Berkuasa tetapkan amanat Haji Hadi sesat. Kan? Tuan-tuan. DAP tak pernah difatwakan sesat. Tapi yang dituduh kafir harbi, siapa? Kan? Siapa yang dituduh kafir harbi? Okey, sebelum kita pergi jauh, saya nak bawa bacakan sedikit. Ni malam ni kita akan bercerita sedikit tentang apa orang kata, tentang kerajaan sekarang ni yang sudah ditubuhkan, terkini kerajaan yang sudah ditubuhkan. Timbalan menteri yang diumumkan pada malam ini, kita mengetahui tentang senarai timbalan menteri. Kita tahu PM umum senarai 27 timbalan menteri tiada daripada MCA. Okey, kita baca sikit Okey, Perdana Menteri umum senarai 27 menteri tiada dari MCA. Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengumumkan barisan 27 menteri bagi kerajaan pimpinannya sebentar tadi. Mereka akan mengangkat sumpah jawatan di Istana Negara pada 3 petang esok. Daripada senarai itu, tiada ahli parlimen dari MIC dan MCA yang dilantik sebagai timbalan menteri. Berikut adalah senarai penuh timbalan menteri diumumkan. Timbalan Menteri Keuangan Ahmad Mazlan, Timbalan Menteri Keuangan seorang lagi Steven Sim Chi Keong, Timbalan Menteri Kemajuan Desa Rubiah Wang, Kota Samarahan, Timbalan Menteri Peladangan dan Komuniti Siti Aminah Acing, Timbalan Menteri Pengangkutan Hasbi Habibullah, Timbalan Menteri Pertanian dan Kejaminan Makanan Chan Fung Hin, Timbalan Menteri Ekonomi Hanifah Jafar Hajar Taib, Timbalan Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan Akmal Nasir, Timbalan Menteri Pertahanan Adli, Timbalan Menteri Kerja Raya Abdul Rahman Muhammad, Timbalan Menteri Dalam Negeri Samsul Anwar Nasarah, Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa Liu Chintong, Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Yusuf Abdal, Sains, Inovasi dan Teknologi Atta Joseph Kurup, Timbalan Menteri Pembangunan Keluarga dan Masyarakat Aiman Atirah Sabu, Timbalan Menteri Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Fuziah Saleh dilantik jadi senator. Dia kalah dalam pilihan raya tempoh hari di Kuantan Pahang, beliau kalah. So dilantik sebagai senator. Timbalan Menteri Undang-Undang dan Reformasi Ramkapal Singh, Timbalan Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Ramkapal. Timbalan Menteri Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Hua Tiong Si, Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Saraswati, juga senator. Timbalan Menteri Luar Negeri Muhammad Alamin, Timbalan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Khairul Firdaus Abarhan, Timbalan Menteri Komunikasi dan Digital Teo Ni Ching, Timbalan Menteri Pendidikan Lim Hu Ying, Timbalan Menteri Bila dan Sukan Adalam Adli, seperti yang kita jangka. Timbalan Menteri Sumber Manusia Mustafa Sakmud atau Muhammad Yunus Sakmud, orang Sabah. Timbalan Menteri Kesihatan Lukan Nisman Awang Sauni, ni orang Sarawak. Timbalan Menteri Jabatan Perdana Menteri Ulisan Ugak Kumbong. So kalau kita tengok daripada sini, ada jawatan yang tidak mempunyai jawatan timbalan menteri kalau tak silap saya. Kalau kita tengok dekat sini, MITI kita ada, Menteri Pendidikan kita ada, timbalan menteri 27, jumlah menteri 28. Yang tidak ada ialah timbalan Ramkapal, Aiman Natirah, Joseph Kurup, Yusuf Abdal, Liu Chitong, Akmal Nasrullah, Habibullah. Saya rasa tinggal semua ada. Tadi saya tengok macam ada seorang tak ada. So, jumlah menteri 28 orang, timbalan menteri 27 orang, menjadikan jumlah menteri dan timbalan menteri adalah seramai 55 orang. Ini berbeza dengan 70 lebih yang ada di dalam kerajaan Muhyiddin Yassin tempoh hari. Okey. Now, itu merupakan catatan ataupun jumlah menteri timbalan menteri yang sekarang ini telah dinyatakan. Okey, so sekarang ni kita dah tahu, dah nampak, kita pun dah ini
Tapi janganlah overexcited sangat tuan-tuan. Sebab apa saya nak kata demikian? Sebab sekarang ini kita ada dua test macam saya kata itu. Test yang pertama sekarang ini 19 hari bulan 12 ini adalah amat crucial. Sama ada kerajaan ini boleh kekal atau tidak. Boleh ada ke sejarah di mana kerajaan, ini bagi siapa yang tak tahulah. Ada ke sejarah di mana kerajaan yang kerajaan ini undi percaya dia gugur, dia jatuh. Kalau federal tak ada lagi. Tetapi kalau negeri ada. Siapa tuan-tuan? Di Perak. Siapa orang itu? Peja. Peja ni adalah orang yang mengadakan undi percaya dan dia sendiri dijatuhkan oleh kerajaan UMNO Barisan Nasional pada waktu itu. Di Perak, kerajaan negeri. Dia UMNO bawa undi percaya. Dia go through undi percaya tu. Dia kalah undi percaya, akhirnya UMNO naik. Dan dia sokong UMNO yang pergi jatuhkan dia tu. This is what happened. Ini yang berlaku. So sekarang ini kita dalam keadaan di mana undi percaya itu akan berlangsung dalam peringkat federal. Hari itu undi itu berada dalam peringkat negeri. Macam saya kata tempoh hari, sebenarnya Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak ada legal obligation pun untuk nak mengadakan undi percaya ini. Sebab apa? Kalau tengok daripada segi presiden dia, Muhyiddin Yassin tidak pernah buat undi percaya atau tidak percaya selepas beliau dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong, walaupun sebenarnya dia tidak pernah menunjukkan dia mempunyai majoriti. Begitu juga dengan Ismail Sabri. Dia tak pernah buat undi percaya atau tidak percaya selepas dilantik oleh lepas dilantik oleh Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri menggantikan beliau kerana kerajaan Muhyiddin Yassin jatuh. Tidak juga pernah dibuktikan bahawa beliau mempunyai majoriti. Namun begitu, berbeza dengan kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim, kerajaan naungan YDPA ini, di mana kerajaan ini Datuk Seri Anwar Ibrahim memutuskan sebagaimana yang saya kata hari itu untuk kita nak meredakan persepsi rakyat bahawa ada majoriti atau tidak ada majoriti, maka diadakan undi percaya. Kita akan cerita tentang undi percaya dan kenapa gerakan apa yang akan menjatuhkan kerajaan YDPA, kerajaan yang dinaungi oleh YDPA dan juga dipantau oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ini. Apa yang berlaku. Tapi sebelum itu, saya nak bercerita tentang Aziz Rahim dibebaskan pada hari ini. So, apa kes Aziz Rahim ni? Kan kenapa kes ni? Apa yang berlaku sebenarnya? Tapi sebelum itu, saya nak bawa kes Aziz Rahim dulu. Okey, ni kita cerita tentang kes Aziz Rahim. Okey. Apa yang berlaku? Okey. AG Aziz dibebas sebab tiada keterangan memihak pendakwaan. Jabatan Peguam Negara AGC tidak meneruskan pertuduhan rasuah dan pengubalan wang haram terhadap Abdul Aziz kerana tiada keterangan serta fakta yang memihak kepada pendakwaan. Peguam Negara Idrus Harun meneruskan kenyataan hari ini memaklumkan semenjak pemfailan pertuduhan di Mahkamah Session Kuala Lumpur, Abdul Aziz melalui peguamnya telah mengemukakan beberapa representasi kepada AGC agar kes terhadapnya ditarik balik dan kesemua pertuduhan dibatalkan. Dia berkata melalui representasi bertarikh 11 hari bulan dan 16 hari bulan Mac 2022, pendakwaan telah menerima 6 akuan berkanun daripada saksi utama pendakwaan yang menyebabkan satu siasatan menyeluruh dan teliti perlu dibuat oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah kerana terdapat bukti baru yang tidak dipertimbangkan sebelum ini. Katanya pada 23 September lepas, pihak pendakwa raya memohon kepada mahkamah satu perintah pelepasan tanpa terjumlah kepada pembebasan terhadap Abdul Aziz mengikut Seksyen 254-2 Kanun Tata Cara Jenayah Criminal Procedure agar siasatan lanjut dapat dibuat dan Mahkamah Session membenarkan Abdul Aziz dilepas tanpa dibebaskan. Perkembangan siasatan telah dirujuk semula kepada pihak pendakwaan dan pihak pendakwaan berpuas hati bahawa tiada keterangan fakta yang memihak kepada pihak pendakwaan. Pada 1 Disember, Abdul Aziz melalui peguamnya telah memfailkan permohonan untuk pelepasan dan pembebasan daripada kesemua pertuduhan. Okey. Ada yang tak faham ni apa ni? Tak faham lah apa maksud dia ni. Dia dibebaskan ke? Kenapa dia bebas tidak dilepas tapi dia bebas tapi tidak dilepaskan? Apa maksud dia? Adakah dia kerajaan baru ini telah pun membebaskan orang-orang UMNO ni? Kata nak jatuhkan hukuman pada orang UMNO. Kenapa mereka dibebaskan? Okey, saya cerita ni. Pertama sekali, kes representasi ini, yang kedua, kes representasi ini, pertama, okey, saya terang dulu prosedur dia. Prosedur. Ini tak masuk mahkamah lagi, tak masuk bicara lagi. Ini baru nak start bicara. Dia macam kes saya jugalah. So, sebelum start bicara, biasanya kita akan hantar representasi. Lawyer saya, dia hantar representasi. Lawyer-lawyer lain pun akan hantar representasi. Representasi ni macam mana, tuan-tuan? Dia nak bagi tahu, contohnya dalam kes ini, dia nak bagi tahu bahawa sekarang ini saksi-saksi utama ada akuan berkanun
Ada statutory declaration yang mana bukti-bukti, saya pun tak tahu apa bukti tersebut, bila dibawa kepada pendakwaan, dia sama ada membawa kepada bukti baru ataupun benda-benda baru yang sebelum ini tak pernah emerge dalam kes pendakwaan ataupun siasatan sebelum ini. Ataupun saksi-saksi itu membawa kenyataan baru yang berkemungkinan bercanggah dengan kenyataan daripada siasatan sebelum ini. Now, adakah bermaksud Aziz ini tidak bersalah? Tak juga. Adakah bermaksud Aziz ini bersalah? Tak juga. Dia bersalah atau tak bersalah tak penting. Tak relevan sebab kes tak mula lagi. Dia macam ni tuan-tuan. So apa yang berlaku? Dia dituduh di bawah satu section. Okay. So kalau kita nak, siapa yang belajar undang-undang dia tahu kalau kita nak divide ataupun kita nak structure pertuduhan, kita nak buat satu pertuduhan itu mestilah jelas daripada segi apa yang dilakukan. Siapa pelakunya, tertuduh. Kita tak boleh obscure, kita tak boleh ada seseorang telah melakukan jenayah, tak boleh. Siapa yang melakukan? Okay. Apa yang dilakukannya? Salahnya di bawah section apa? Kemudian bila dia melakukan, di mana dia melakukan. So benda ini semua ada dalam section tersebut. Kena ada secara terperinci, barulah pertuduhan boleh dilakukan. Now isu dia adalah bila dia nak start buat pertuduhan, nak dakwa lah, kita kata nak buat pertuduhan itu, representasi daripada Peguam Aziz ni mengatakan bahawa sekarang ini kita ada akuan bersumpah daripada saksi-saksi utama. Yang saya pun tak tahu secara detail apa, tetapi menyebabkan bila dipresent kepada AGC, kepada Peguam Negara, dia kata nampak macam ada sesuatu tak kena. So kita kena buat siasatan balik. So dia tak boleh hang, dia tak boleh ikat Aziz ni dengan tuduhan tersebut sedangkan siasatan masih lagi berlangsung. Sepatutnya habis siasatan baru dakwa. Bukannya tuduh, tak apa, tunggu sekejap, kami nak siasat dulu. Berapa lama? So dia bebas tapi tak dilepaskan dulu. So dia bebas. Okay, kau bebas dulu. Sebab apa? Kami nak siasat. So boleh tak dia didakwa balik? Boleh. Ini crucial untuk kita faham. Boleh tak dia didakwa balik kalau terdapat penemuan baru, hasil baru sebagainya? Jawapannya boleh. Boleh. Sampai bila? Sampai bila-bila. Sebab itu benda ni nanti, kalau sekiranya tak ada pertuduhan, lawyer dia akan minta supaya dibebas dan dilepaskan. Dia kalau lepas Inggeris je, discharge amounting to acquittal. Sekarang ini dia discharge, dia dilepas. Not amounting to acquittal, tetapi tidak dibebaskan. Dia dilepas tetapi tidak dibebaskan. Maksudnya, dia boleh dituduh di atas kesalahan yang sama sekali lagi. Kesalahan yang sama, Tapi kalau di discharge amounting to acquittal, dilepas dan dibebaskan, so dia tidak boleh dituduh di atas pertuduhan yang sama, di atas section yang sama. Tak boleh. Tetapi sekarang ini boleh tak nanti, selepas siasatan tu buat balik, dia dituduh di atas section yang sama, pertuduhan yang sama? Jawapannya boleh. Itu maksudnya dia lepas, tak dibebaskan. So sekarang dia lepas dulu. Sebab apa? Ada penemuan-penemuan terbaru yang mana perlu diadakan siasatan lagi, lebih lanjut. Itu dimaksudkan tadi tu. Faham? Ini dimaksudkan ada. Sebab itu kalau lawyer, sebagai lawyer, biasanya kita takkan minta dia discharge not amounting to acquittal. Kita akan minta discharge amounting to acquittal. Lepas terus. Supaya tak boleh didakwa. Kalau tak, double jeopardy dipanggil. Tetapi dalam kes ni tidak. Sampai bila is? Sampai bila-bila? Selagi mana kes ini tidak discharge amounting to acquittal, dia boleh didakwa. Pada bila-bila? 20 tahun? 30 tahun? 50 tahun? Selagi mana dia hidup lah. Kalau dia dah meninggal, nanti tak ada lagi boleh didakwa kan. Kita tak boleh dakwa orang dah meninggal. So dia boleh didakwa, boleh dikenakan tindakan tersebut. Boleh. So jangan kita tak tahu bahawa tindakan itu boleh diadakan, boleh didakwa kemudian. So sekarang ini, kenapa dia dibebaskan sekarang ini? Kebetulan, tempoh masanya inilah dia. Kalaupun kerajaan PN memerintah sekarang pun, dia akan tetap dibebaskan juga kerana macam saya kata tadi lah, representasi dia tu. Macam kes saya sendiri, sekarang ini masih ditunda sebab tukar hakim hari tu. Sekarang ni tukar hakim balik. So hakim minta tunda. So kita tunda. DPP kita minta tunda. So kita tunda lah. Maksudnya continuous. Walaupun sekarang ini kerajaan Pakatan Harapan menang, kes saya tetap continue. Kan tuan-tuan sibuk lah dengan kes UMNO semua. Habis kes saya. Kan macam mana masih continue. Kan tak ada siapa pun yang cakap bebaskan ke apa. Tak ada. Masih juga continue. So dia jalan macam biasa. Normal. Jalan macam biasa. Tak ada isu. Tak ada masalah. Tak ada apa. Terus saja.
Itu kita kena faham benda ini. Okay, now dari situ kita sudah tahu, kita sudah faham bagaimana keadaan ini. Menarik hari ini, Menteri Agama, sebut pasal Menteri Agama ni,